Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح لي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. الحمد لله. Sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua, muka surat 112, Rumi, Jawi 44, Rumi 112, atas kali masalah, masalatun, masalah 44 tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mas'alatun, masalah. Dibawa datang satu masalah, bukan satu ni, banyak masalah ni. Jika membasuh oleh seseorang akan kainnya, seorang ni basuh kain dengan qasad, dengan tujuan, dengan niat membasuh akan segala daki padanya. Dia niat basuh daki dekat kain tu, itu niat dia. Itu niat dia, niat basuh daki. Supaya bersih. Tujuannya tu je, supaya bersih. Dan padahal ada padanya najis yang dimaaf. Ada najis yang dimaaf kat situ. Macam mana pun, walaupun ada najis yang dimaaf, tujuan dia tak perasan ada najis itu. Tujuan dia nak basuh daki. Tujuan dia nak basuh daki. Tujuan dia nak basuh daki dalam keadaan dia tak perasan ada najis. Dia tak perasan ada najis itu. Macam mana keadaannya? Niat dia nak basuh lain, tapi dia terbasuh yang lain. Kita tahu najis ni, ada najis yang dimaafkan bagi semayang, tak dimaafkan bagi air. Kita dah bahas dah sebelum ni. Jadi kalau najis tu, saya bagi contoh yang sama jugalah, supaya senang kita ingat. Contoh yang sama juga. Nyamuk ada gigit kita ke tengah semayang, kita tepuk nyamuk tu, darah nyamuk tinggal dekat situ, dan nyamuk tu jatuh.
Nyamuk tu jatuh. Maka darah tadi panggil darah yang dimaafkan nisbah sembahyang. Ketika sembahyang tak perlu nak buang, tak batal sembahyang pun, teruskan sembahyang. Kerana darah yang sedikit kesan daripada nyamuk tadi, darah nyamuk tadi adalah darah yang dimaaf. Tapi kalau nyamuk tu ada sekali dekat badan, maka batal sembahyang. Bangkai nyamuk. Kerana bangkai nyamuk bukan najis yang dimaaf pada sembahyang. Darah nyamuk najis yang dimaaf pada sembahyang. Bangkai nyamuk najis yang tak maaf pada sembahyang. Bila dia maaf pada sembahyang, pada air hukum berbeza. Contohnya darah tadi dimaaf pada sembahyang. Walaupun sembahyang ada darah tu sedikit, darah nyamuk, maka dimaaf, tak batal sembahyang, teruskan sembahyang. Darah yang sama lepas sembahyang, celup dalam satu baldi air, air itu semua jadi mutanajis. Kerana kerana darah itu tidak dimaafkan bagi air, dia hanya dimaafkan bagi sembahyang aja. Jadi ketika darah yang sedikit tu, sikit je darah tu, darah nyamuk banyak mana sangat, masuk dalam baldi, celup dalam baldi, maka air semua mutanajis. Air najis jadi. Berbeza dengan bangkai tadi, bangkai nyamuk. Bangkai nyamuk jatuh dalam bekas air, maka air itu kekal mutlak. Sebab bangkai nyamuk tadi najis yang dimaafkan nisbah air, air dimaaf. Tapi kalau nyamuk tu ada dekat badan ketika sembahyang, dalam poket ketika sembahyang, bangkai nyamuk, tak sah sembahyang. Jadi kita dapat faham, ada najis yang dimaafkan nisbah sembahyang, tapi kena air tak maaf, air itu jadi najis. Ada yang najis kena air suci, kekal suci. Tapi kalau ada kat badan ketika sembahyang, sembahyang tak sah. Dia tengok bergantung pada benda. Jadi nak cerita kat sini adalah, jika dia tujuan dia basuh tu nak basuh daki supaya bersih, sedangkan ada najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf nisbah sembahyang ada, tapi dia tak perasan, dia tak ingat ada najis yang dimaaf. Memang sembahyang dia sah, tapi kena air tu semua jadi mutanajis. Tu nak cerita tu. Padahal ada padanya najis yang dimaaf. Seperti dia kata kutu anjing, nyamuk. Najis yang dimaafkan nisbah sembahyang, tak maaf nisbah air. Dan ada dekat badan, dekat baju dia, bukan dekat badan, dekat baju. Dia pun basuh baju. Dia basuh baju, niat nak basuh baju daripada daki, bukan niat nak basuh najis tadi. Dia terlupalah maknanya. Okay? Maka iaitu dimaafkan daripadanya. Maaf dengan maksud apa? Macam ni, kalau dia basuh baju tu, yang mana baju tu ada najis yang dimaaf tadi, kata darah tadi yang dimaaf, dan dia basuh bersih-bersih, bilas, memanglah itu bukan maaf, itu suci. Itu bukan darah nyamuk, darah orang ke, darah apa ke. Bila kita basuh suci-suci, bilah 2-3 kali, itu suci. Yang ini dia basuh daki, tujuan dia dengan maksud dia basuh tu bukan basuh dengan tujuan nak basuh najis. Maksud mungkin dia jiru-jiru gitu je. Mungkin masih lagi air tu kena darah, dan darah tu tak hilang pun lagi. Bila darah tu tak hilang, apabila kena air, maka najis makin merebaklah sepatutnya. Sebab darah yang dimaafkan nisbah sembahyang, bila kena air dia makin merebak kan tadi. Masuk dalam baldi, semua baldi jadi air najis kan, air mutan najis kan. Tiba-tiba dekat baju kita tadi niat nak basuh daki, tiba-tiba kena air sikit. Bila kena air dekat darah tadi, air tu jadi merebak dan stop kat situ. Sepatutnya makin besarlah najis kat baju dia. Tapi kalau basuh perah apa pun memang suci, itu bukan maaf, itu dah suci. Ini maksudnya penyucian darah tadi tak sempurna. Sebab dia tak perasan, dia tak ingat. Tapi darah tu dimaafkan kalau sembahyang. Cuma masih dia basuh tu dia tak ingat. Jadi bila macam tu, sepatutnya makin besarlah najis kat baju dia. Tu cerita dia. Tapi maaf juga. Situ. Maaf juga. Dan jika qasad membasuh akan najis, tapi kalau dia niat nak basuh najis ni, najis apa? Semayang tadi ada darah nyamuk, yang mana darah nyamuk dimaaf. Darah nyamuk dimaaf, tak ada masalah. Ketika sembahyang dimaaf. Jadi bila macam tu, dia pun lepas dah sembahyang apa, takkan nak biar najis di situ, darah di situ, naklah basuh. Walaupun dimaaf nisbah sembahyang, tapi naklah basuh. Dia pun niat basuh. Bila dia niat basuh tu, dan jika qasad membasuh akan najis itu,
maka wajib atasnya menghilang akan dia kerana bercampur ia dengan ajnabi, iaitu air. Dan jika tiada, maka tiada dimaaf. Apa dia kata ni? Apa maksud dia? Jadi dia cerita kat sini, jika niat dia memang nak basuh najis. Najis mana? Najis darah yang masa semayang tadi, maaf, sebab sikit darah nyamuk, darah apa tadi. Niat dia memang nak basuh, maka wajib atasnya menghilang akan dia kerana telah bercampur dengan air. Jadi maksudnya kena basuh sungguh-sungguh. Kena buat basuh bagi hilang bau darah, warna darah, semua bagi hilang. Lepas dah lalukan air, bilas dan sebagainya. Sedangkan kalau dia tak ingat tadi, dia niat nak basuh daki, tiba-tiba pergi ada darah dekat situ dan tak sempat pembasuhan dengan sempurna lah. Masih lagi ada, mungkin najis tu makin besar lah. Maka yang itu dimaaf. Yang ini memang niat. Memang dia niat nak basuh najis darah yang ada dekat badan masa semayang tadi. Tak apalah, masa semayang tadi sah. Maka dengan sebab tu, maka tak maaf kalau tak hilang najis tu. Benda sama je, tak hilang, dia kena hilangkan najis sebab dia niat memang nak basuh. Benda sama tapi hukum beza dengan qasad, dengan niat. Niat tadi, maka hukum tu berbeza. Habis masalah, satu masalah dia buat datang. Banyak lagi masalah lain ni dia buat datang ni. Masalah lagi. Jika jika seseorang, masalah kedua, banyak masalah nak bawa ni. Jika seseorang duduk ia pada tempat najis, dia buat fikir-fikir je lah. Maksudnya, jika seseorang itu ada dekat tempat najis, maksud tempat najis tu lantai penuh najis, tak ada pun tempat yang tak ada najis. Ini hukum Dan ada padanya sehelai kain juga. Kain ada selai, macam kain tuala lah kata. Kain tuala besar sikit, tutup pusat sampai lutut. Ini fikir-fikirkan aja. Okay? Dan ada padanya sehelai kain juga. Kemudian masuk waktu semayang, adakah dihampar akan kainnya atasnya? Adakah buat sejadah? Mudah kata sekarang. Sebab apa? Ada satu je. Dan sembahyang ia dengan tiada berkain, sembahyang telanjang. Atau sembahyang atas najis, dengan maksud kain tuala tu pakai, sembahyang atas najis. Kalau logik kita apa? Logik kita pakai sembahyang atas najis tak? Itu logik kita. Takkan sembahyang telanjang kot. Itu logik kita. Hukum syarak dia tak ikut logik kita. Dia ada selai kain, kita ambil kain tuala ke kain sarung boleh tak? Kain plekat. Tempat semua najis. Pijak kat mana semua najis. Dia ada selai kain aja, kain plekat. Baju pun tak ada. Okey. Masuk waktu nak semayang. Kalau semayang dengan pakai kain plekat, masa sujud nanti, masa itu semua atas najis tu. Kalau buat sejadah, selamat. Tapi semayang telanjang. Kita akan kata apa? Kita akan kata semayang pakai kain, sujud atas najis kan? Tengok jawapan dia apa. Maka jawabnya dengan bahawasanya hendaklah sembahyang dengan bertelanjang. Dan tiada wajib diulangi akan dia. Maksudnya tak perlu qada balik. Sembahyang tu sah. Sembahyang apa? Sembahyang telanjang dalam keadaan kain tadi pecat, buat sejadah. Ada berani? Ada berani tak? Ini bukan reka-reka salah. Tengoklah kitab. Daripada kitab tengok. Ulama kata dia buat masalah, suruh kita fikir. Memang mungkin tak jadi pada kita, tapi boleh je jadi sebenarnya. Mungkin dalam penjara ke. Boleh dia dalam penjara ramai sangat, dalam penjara atau dalam lokap lah. Dalam penjara tu besar sangat, dalam lokap. Mungkin juga dalam penjara. Seorang ni gila sakit tu, kencing habis. Semua lantai habis. Atau tak kencing kan? Alah, orang masuk lokap, mabuk ke apa, buatlah masalah macam mana pun. Dia kencing habis. Bila dia kencing, habis semua najis. Dalam lokap mana boleh bagi. Dia bagi selai je. Itu pun silap-silap baju tak ada, seluar saja ke contohnya. Macam mana nak buat? Elok-elok je pakai. Bila nak semayang je, buka kain. Dia kata pelik. Dah elok-elok pakai kain, masa nak semayang buka kain. Ini pelik ni, ajaran mana? Bukan ajaran itulah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tu. Tapi macam mana pun, tiga mazhab lain, mazhab Hanafi,
mazhab Maliki, mazhab Hanbali. 3 mazhab lain sembahyang atas najis kain tu pakai. Mazhab Syafi'i je terbalik. Mazhab Syafi'i sembahyang telanjang buat sejadah. Ni cerita berdosa ni. Sebab apa? Bila masa waktu wajib sembahyang, dalam lokap ke, dalam penjara ke, kat mana-mana tempat ke, terperangkap dalam geban ayam ke, buatlah contoh, tak boleh keluar tiba-tiba ke, buatlah contoh macam mana pun, tiba-tiba masuk waktu, sembahyang tetap wajib sembahyang. Bila wajib sembahyang, dia ada peraturan yang perlu dipatuhi. Antara peraturan adalah, jika ada sehelai kain, macam mana nak sembahyang? Tak bersembahyang ke? Tak payah sembahyang? Tak boleh kena sembahyang. Bila nak sembahyang, ketika masuk waktu tu, aku nak sembahyang ni, telanjang. Walaupun ramai orang, telanjang, buat sejadah. Ini hukum syarak. Hukum syarak, dia tak ikut kepala otak kita, akal kita. Dia tak semestinya masuk akal kita. Tak semestinya. Kadang-kadang masuk akal kita, kadang-kadang tak masuk akal. Yang selalu saya sebut, kalau wuduk batal, pergi basuh muka, tangan, kepala, kaki. Akal kita kata wuduk batal, kentut keluar kat mana? Kuat punggung. Basuh punggung lah, kena basuh muka, tangan, kepala, kaki. Hukum syarak tak ikut kepala kita. Pakai khuf, orang yang biasa pakai khuf, ketika dia ambil wuduk, ketika khuf tu dia wajib sapu dekat atas khuf. Akal kita kata sepatutnya sapu bawah khuf lah, sebab itu kotor. Khuf ni macam stokin kulit tu, sapu kat bawah lah. Tapi ketika ambil wuduk, wajib sapu atas, bukan sapu bawah. Kenapa? Kerana ada hukum-hukum agama yang tak tahu apa hikmahnya. Kita ikut je, sami'na wa ata'na, ikut dan patuh. Macam tu juga dalam masalah ni, elok-elok tutup aurat, masa nak sembahyang pergi telanjang. Itu mazhab Syafi'i. Macam mana pun jumhur mazhab, 3 mazhab lain kata terbalik lah. Pakai menutup aurat dalam keadaan sembahyang atas najis. Soalan lain lagi, soalan tambahan. Ini panggil soalan tambahan. Kita panjangkan sikit perbahasan. Dari segi berjemaah, macam mana? Sunat jemaah lagi ke tak? Mazhab Hanafi afdal solat seorang-seorang. Mazhab Hanafi, dalam keadaan telanjang tadi, afdal solat seorang. Kalau cerah, kalau siang. Kalau malam, sunat berjemaah. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tetap afdal berjemaah juga, siang atau malam, dalam keadaan telanjang. Pakat-pakat telanjang. Pakat-pakat dapat kain, duduk lokat ke duduk mana pakai kain, jom sembahyang jemaah. Lepas sembahyang jemaah aja pakai telanjang, buat sejadah, sebab penuh najis. Tapi kalau tak ada najis, wajiblah tutup aurat tu. Ini cerita ada najis, sama ada nak pilih. Maka dalam mazhab Syafi'i tetap juga afdal berjemaah. Afdal berjemaah. Cuma haram tengok aurat orang. Telanjang, pakat-pakat telanjang ramai, haram tengok aurat. Imam pula, dia bukan duduk depan, dia duduk rapat macam ni. Sebab risau. Bahaya, tak payah rukuk, tak payah sujud. Bahaya. Makmum pening kepala, mutahijah makmum kat belakang. Tak boleh. Jadi duduk rapat-rapat macam ni. Macam semayang, macam satu soft, tapi imam depan sikit je. Kalau macam tumit tu sikit, lari sikit. Bukan duduk tiga hasta, bukan. Duduk rapat macam tu. Pada mazhab Syafi'i tetap juga afdal berjemaah. Tu lah. Kalau kita fikir kan, dalam keadaan telanjang pun ada tuntutan berjemaah. Pada mazhab Syafi'i, kita punya pakaian penuh almari. Pakaian kita penuh almari, tak datang juga solatnya, tak bersyukur sungguh. Kalau dalam keadaan telanjang sekalipun, afdal berjemaah lagi. Itulah. Tiba-tiba kita panjangkan lagi perbahasan. Ada orang kesian tengok sembahyang telanjang ni, dia hadiahkan kain, wajib terima tak? Dia hadiahkan kain, dia bagi kain. Nah, ambil lah, aku bagi kau kain. Tak wajib terima. Tak apa, aku tetap nak sembahyang telanjang juga. Tak wajib terima. Itu hukum bekah. Teruskan solat telanjang. Tapi kalau dia kata nak ambil kain, pinjam, wajib terima. Kalau tak terima, berdosa. Kalau kita ambil pinjam kain ni dipanggil maqasid syar'iyah. Antara maqasid syar'iyah adalah untuk menjaga maruah. Apabila orang bagi kain, maka tak wajib terima. Terima boleh untuk sembahyang dalam keadaan, tetap sah dan tak perlu diulang. Kerana dia nak bagi. Bila bagi untuk menjaga maruah, bila orang bagi dengan orang bagi pinjam,
Orang bagi ni dia boleh mengungkit nanti. Kau ingat tak masa kau telanjang itu? Siapa bagi kain kat kau? Kalau bagi pinjam, dia tak boleh mengungkit. Nak ambil pinjam. Lepas kita guna, kita bagi balik. Dia tak boleh mengungkit. Dulu aku bagi kau pinjam. Aku pulang balik. Maka maqasid syar'iyah nak jaga maruah apabila beri free. Tak wajib ambil. Ambil boleh, tapi tak wajib ambil untuk sembahyang dalam keadaan menutup aurat. Malah kalau dia sembahyang telanjang pun sah dan tak perlu qada. Tapi kalau kita nak pinjam, wajib ambil sebab nanti sembahyang telanjang. Itu sikit kita luaskan sikit. Salah satu maqasid syar'iyah. Cuma kalau kata betul tak ada pakaian yang tadi tu, lomor dengan lumpur dulu ke apa ke, boleh lomor dengan lumpur aurat tu sebelum sembahyang. Masalah seterusnya. Masalah seterusnya. Masalah seterusnya. Tiada wajib membasuh akan tikar. Tiada wajib membasuh akan tikar umpamanya. Tak wajib basuh tikar. Tikar ni dia sebut semayang, tikar maknanya sejadah lah. Tak wajib membasuh akan tikar umpamanya yang ada najis di atasnya. Tak wajib basuh. Kerana sembahyang, kerana nak bawa sembahyang. Sejadah tak wajib basuh. Tak wajib basuh kalau kena najis. Sejadah tak wajib basuh kalau kena najis, dia kata kat atasnya. Kerana nak bawa sembahyang pun tak wajib basuh. Jika, dengan syarat, jika tiada mengenai akan satu suku daripada badannya. Jika masa bergerak ke atas sejadah tu tak kena pun tangan, pakaian ketika sembahyang. Maknanya mungkin dia duduk bawah ni lah kot, bawah pusat ni. Bawah pusat masa kita sembahyang mana kena. Kita bukan sujud menerap. Kita sujud gitu. Bila sujud gitu kan bawah ni tak kena sejadah tu. Yang kena tangan, dahi, sini kena sikit, tangan, dua tangan ni. Ni pun tak kena, siku kan kita angkat. Lepas tu lutut dua, lepas tu kaki dua. Kadang lutut ni kalau pakai kain straight lah. Pakaian kena daripada lutut sampai ke kaki. Okey, najis yang ada dekat mana? Dekat tempat yang bila sujud, bila berdiri, bila bergerak tak kena pun najis tu. Tapi najis tu ada. Adakah wajib basuh sejadah itu? Tak wajib basuh. Yalah ketika sembahyang tak kena. Walaupun lepas sembahyang tu biarlah, tak payah basuh lagi. Sembahyang seterusnya pun masih lagi sembahyang atas sejadah tu, yang ada tahi atas tu. Tetap sah. Tak ada masalah. Dengan syarat ketika sujud, ketika bergerak tu janganlah bagi kena najis tu. Ya? Dia kata tak wajib basuh. Ya? Atas qaul yang asah. Dan muqabilnya pendapat yang kedua, wajib kerana dibangsakan bagi tempat sembahyang. Ada khilaf rupanya. Pendapat kedua, wajib basuh walaupun ketika sembahyang tak kena, wajib basuh juga. Jadi eloknya kita basuh jugalah. Basuh juga. Jadi kalau katalah sejadah tu ada najis, walaupun najis tu tempat yang bukan kita nak, contohnya kita sejadah ni sejadah. Contohnya ni sejadah kan. Ni sejadah. Kita sujud kat sini. Tai cicak tu ada kat sini. Tak payah basuh pun tak apa. Itu pendapat muktamad. Tak payah basuh pun tak apa. Tai cicak ada kat sini. Tak payah basuh pun tak apa. Sebab mana kita sujud sini, kita sujud sini memang tak kena. Kain kita tak kena. Mungkin ada najis kat sini. Tak payah basuh pun tak apa. Sebab masa kita sujud, perut kita ataupun baju kat bawah ni mana kena? Tak kena. Jadi tak payah basuh pun tak apa. Itu pendapat muktamad. Pendapat yang kedua kata wajib basuh walaupun tak kena. Sebab itu namanya tempat semayang, sejadah semayang. Oleh sebab tu tak basuh sah semayang, disunatkan, digalakkan untuk basuh juga kerana ada pendapat ulama kata kena basuh. Dan dia kata kat situ wallahu a'lam lepas pada tu. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Orang perempuan lagi banyak tempat dia. Tempat masa dia sujud kan banyak kan, dengan kain tu jatuh lagi besar. Silat-silat lebih pada sejadah lagi. Jadi maka hati-hati takut kena najis. Hati-hati takut kena najis kat situ. Masalah berapa dah tu? Banyak masalah dah. 1, 2, 3 masalah dah. Masalah keempat, adakah wajib membasuh kain daripada sedikit darah haid atau istihadah atau salisul baul? Salisul baul tu air kencing lah. Kena kain sikit kerana sembahyang atau tawaf. Kerana nak sembahyang atau nak tawaf, kain tu kena sikit darah istihadah. Perempuan istihadah keluar darah berterusan,
maka ataupun lelaki silsil baul, kencing yang tak berhenti-henti, ataupun buasir, darah buasir yang tak berhenti-henti keluar, okey, dia panggil daimul hadath, ataupun kalau air kencing dia panggil silsil baul, okey, ataupun istihadah bagi orang perempuan. Kadang-kadang dalam keadaan duk keluar darah, dalam keadaan air kencing duk keluar tak berhenti, menyebabkan ada yang terpecik sikit-sikit dekat kain, okey, adakah dimaafkan untuk sembahyang ke untuk tawaf? Maka jawabnya, dengan tiada wajib membasuh, akan dia tak wajib basuh jika sikit pada uruf. Berapa besar sikit pada uruf? Pendapat paling masyhur adalah besar seposen. Seposen. Jadi kot, besar seposen. Dia ambil kat mana besar seposen ni? Ambil kepada dubur yang boleh istinjak dengan batu besar tu. Maka tengok dia punya dari sudut besar tu. Maka diambil juga besar seposen. Sebagai nak bagi tahu, seposen ke bawah, besar seposen ke bawah bermakna kecil sikit. Seposen ke atas 5 posen tu kan. 5 posen ke atas, 2 posen ke atas besar. Bila besar tak maaf. Jadi dia kata kat sini, kalau ada darah istihadah ataupun air kencing sikit seposen ke bawah dari sudut besar, kena kain, kerana dia penyakit kan. Dia ada penyakit tu, daimul hadas, memang payah nak menjaga, maka dimaaf bagi dia jika sedikit seposen ke bawah. Kerana dimaaf pada kainnya dan badannya dan pada ikatannya. Maaf, ikatan apa? Pada kain, kena kain. Orang tu kencing tak berhenti ke, darah tak berhenti ke, susah nak jaga, kena kain atau kena badan. Maaf juga. Maaf apa ni? Maaf kalau semayang pun sah ada sikit-sikit. Dan pada ikatan, kan duk balut-balut, akan ada najis juga dekat ikatan tu. Maaf. Dan jika menitik ia atas tikar sekalipun, maaf. Atas sejadah sekalipun, maaf. Kerana masyaqqah, kerana susah, orang tengah sakit ni. Orang tengah sakit, masyaqqah. Tetapi wajib membasuh akan dia jika banyak. Kalau banyak tak maaf. Banyak tu banyak mana? Banyak tu besar daripada seposen lah, kadar dia tu. Dan jika banyak tiap-tiap fardu, mana jika banyak tiap-tiap fardu pun sekali pun, mesti dia kena basuh kalau banyak. Dan dibubuh akan kapas itu takut batal puasa, maka tiada wajib tetapi haram. Kalau katalah nak menahan darah, kalau masalah darah, nak menahan air kencing dalam masalah air kencing, sebab dia duduk keluar ni nak semayang ni, maka orang ni dipanggil daimul hadas, istihadah atau silsil baul. Jadi untuk menghentikan dia kejap atau mengurangkan darah keluar, mengurangkan air kencing keluar, mengeluarkan darah buasir keluar, tak kisahlah apa masalah dia ni. Najis dia duk keluar, tak boleh grip tu tak grip, nasi duk keluar je, contoh gitu. Macam mana nak mengurangkan? Dengan sumbat. Bila sumbat, dia tak keluar langsung sementara nak semayang, ataupun dia keluar sikit-sikit, mengurangkan keluar. Maka jika sumbat tadi, dia kata kalau bulan puasa tak payah sumbat. Maka darah yang keluar, najis yang keluar, air kencing keluar, maaf. Sebab kalau sumbat batal puasa. Masalah perempuan yang siabah, masalah lelaki buasir ke, keluar najis ke, maka jangan sumbat kalau bulan Ramadan pada siang hari, iaitu subuh, zuhur, asar. Maghrib, isyak wajib sumbat. Jika dengan sumbat tu dapat mengurangkan darah, air kencing, najis keluar tadi, untuk mengurangkan najis keluar. Kalau sumbat lepas tu keluar juga, maka maaf. Ada orang sakit kan, habis masalah. Masalah seterusnya, banyak dia bagi masalah ni. Dan jika berdarah mulut, maksudnya gusi darah lah, mulut tu darah, maka memadai dia ambil akan air tangannya, ambil air macam ni dalam tangan, memasukkan dia ke dalam mulut, dan jika tiada meninggi ia akan tangannya ke atas mulutnya sekalipun. Kalau nak koma kerana mulut berdarah, jika mulut berdarah, semayang tak sah tau. Mulut berdarah, gusi berdarah, kalau boleh panggil gigi berdarah. Padahal gigi mana boleh berdarah, tapi maksudnya mulut berdarah lah. Jika mulut berdarah, dia ludah, lepas tu dia semayang, tak sah tau. Tak sah semayang. Dia kena koma. Sebab darah adalah najis. Untuk menghilangkan najis mesti dengan air mutlak. Maka dia pun ambil air. Cara dia basuh, kita tahu, nak basuh jiruh, kita biasa kan. Baju kena najis, nak basuh jiruh. Baju kena darah, jiruh. Bila jiruh, dia panggil air warid, air datang, jiruh tu.
Kalau ada air kencing ke apa, lap-lap, jiruh. Bila sebut jiruh, air tu ke atas. Pergi ke tempat najis tadi. Itu yang kita faham. Jadi, kalaulah ada najis dalam mulut, logiknya, jiruh jugalah. Dia nak bagi tahu, tak perlu. Tak perlu tu. Dan jika tiada meninggi ia akan tangannya ke atas mulutnya sekalipun, tak perlulah ambil gitu jirus. Memang nak basuh kain biasanya kita jiruh kalau ada najis. Semua jiruh sebab jirus itu mudah. Tapi tak semestinya jirus. Janji mendatangkan air itu warid, didatangkan air, maka memadai. Sama ada didatangkan itu ikut atas atau ikut bawah. Maka terjawablah persoalan mesin basuh yang air masuk ke atas tu selesai. Air masuk ke bawah tu yang pintu dia buka macam ni tu. Bukan ikut atas pintu, ikut ni. Macam mana? Sebab air tu kat bawah masuk tu. Kalau yang buka air ke atas, sebab buka pun ke atas, settle masalah. Tak ada masalah, suci. Tapi kalau mesin basuh yang pintu ni, yang bulat tu pintu, air masuk ke bawah bukan ke atas tu. Boleh ke tak? Boleh. Tu nak cerita boleh. Dah buang najis semua nak basuh. Adakah perlu? Sebab bila tuang air ke atas, dia akan bertakung. Adakah perlu sengitkan begitu ke? Tak perlu, tak perlu. Boleh je. Masuk aja. Tak ada masalah. Masuk je air. Walaupun lepas tu air tu bertakung. Tak ada masalah. Sama air tu ke atas, ke bawah, tak ada masalah. Jadi dia kata, jika mulut berdarah, walaupun dah ludah, walaupun dah putih, wajib basuh dengan air mutlak. Cara nak masuk tu biasanya kita akan basuh jiruh. Dalam mulut tak perlulah nak jiruh gitu. Jiruh pun boleh, tak perlu. Habis tu, ambil air, masuk ke bawah pun tak apa. Tu dia kata tu. Dan jika tiada meninggi ia akan tangannya ke atas mulutnya sekalipun, tak buat ke bawah. Tak ada masalah. Cuma dan wajib dipusingkan air itu hingga rata sekalian pihak serta mubalaghah. Dan bila ada berdarah tu, cara nak cuci dia masuk air ikut mana pun tak kisah, janji air mutlak. Lepas tu dipusingkan, dilarikan air tu atas bawah kiri kanan. Gitu. Sebab kalau tidak, kalau gitu, takut ada yang tak kena darah. Ada yang tak kena kesan-kesan darah tadi tu. Jadi macam mana? Mubalaghah dia. Mubalaghah ni, tu mubalaghah. Yang dia panggil madmadah. Semua tu ada dalam sunat wuduk sebenarnya. Kita je tak amal. Ketika kita koma tu, jangan berbuah air ludah gitu aja. Berbuah air, sunat, dapat pahala dah. Kalau wuduk lah, kalau wuduk sunat. Kalau ni wajib, sebab darah. Jadi lepas masuk air, kita madmadah. Madmadah ni dilarikan air atas bawah kiri kanan. Lepas tu mubalaghah. Itu yang rasa dia ni duduk jauh sikit geli aku. Sunat tu. Sunat. Biasa yang buat ni yang orang-orang luar, Pakistan, Bangladesh dia buat. Dia buat selalu kita tengok datang nak ambil wuduk kan, datang duduk masjid ke surau kan, dia buat. Kita duduk jauh sikit. Sedangkan tu sunat. Malah pada mazhab dia wajib. Itu kalau ambil wuduk. Kalau ada darah, walaupun darah tu dah hilang sebab kita ludah, dah berhenti darah, tetap jadi wajib. Sebab darah. Kalau tak ada darah, sunat madmadah dengan mubalaghah. Kalau ada darah, wajib madmadah, wajib mubalaghah. Lepas tu betul ludah. Tengok putih, dah putih baru cuci. Walaupun kita ludah dengan air liur tuis sampai putih, kata kita semayang, lepas tu kita semayang, tak usah semayang kita. Dia mesti kata sini wajib dipusing akan air itu hingga rata sekalian pihak serta mubalaghah, dan jika puasa ia sekalipun walaupun dia puasa. Kerana kita tahu kalau puasa jangan terlebih-lebih, jangan buat gitu, makruh. Sebab siap-siap tertelan batal puasa. Tapi kerana nak menyuci najis tadi, lebih pun tak apa. Maksudnya buat juga gitu juga. Sebab nak menyuci najis. Tiada batal. Kalau termasuk pun tak batal. Sedangkan kalau bukan ada najis, saja je panah mulut bulan puasa ni, ambil komo. Lepas tu tertelan, batal puasa. Tapi sebab nak cuci najis tu wajib buat kuat-kuat dan disuruh untuk buat kuat-kuat. Mubalaghah. Disuruh. Kemudian tertelan, tak batal. Tak batal sebab disuruh. Sedangkan Nabi suruh kita berbeza dengan Nabi suruh kita ketika berpuasa. Nabi kata, jangan komo banyak-banyak, jangan masuk air dalam hidung banyak-banyak kerana boleh membatalkan.
Nabi kata, banyakkan kamu masuk air dalam hidung dan dalam mulut kecuali puasa. Nabi larang dah. Maka kalaulah saja-saja dok buat dan tertelan lepas pada itu, batal. Tapi bab najis, walaupun tertelan tak batal. Sebab nak menyuci najis tadi. Tu kata, tiada batal. Macam tu juga buang air besar. Ketika buang air besar, bulan puasa, basuh. Kalau masuk ke dalam rongga, walaupun sikit, batal puasa. Tapi kerana nak menyuci najis, basuh banyak, tiba-tiba termasuk ke rongga-rongga, lubang-lubang mana masuk, tak batal. Kerana disuruh untuk memperbanyakkan air dalam menyuci najis. Dalam masalah najis, tak batal, walaupun termasuk. Tapi kalau saja-saja tak tahu nak buat apa, panah ambil air, basuh pecek gitu, pak masuk ke dalam, masuk ke batin, batal. Okey. Sambung lagi, masalah seterusnya. Dan jika dibasuh bata, masalah keberapa dah ni? Dan jika dibasuh akan bata. Batu bata lah, batu tu lah yang buat rumah tu, batu bata. Ataupun apa-apa batu lah yang buat. Okay? Yang dibuat orang akan dia. Orang buatlah batu tu. Dengan campuran najis. Seperti tahi unta, tahi lembu dan mungkin juga tahi orang. Rupa-rupanya dulu, kalau kita baca sejarah lama dulu, orang ada kawasan-kawasan dia buat rumah dengan najis dia. Itu simen lah kira. Simen. Ada. Dan dia lebih tahan daripada buat dengan lumpur, dengan tanah liat pada zaman dulu. Ada memang dia buat dengan najis dia. Pakat-pakat berok, kumpul banyak-banyak. Lepas tu ambil buat plaster kan. Dia lebih tahan. Saya baca sejarah tu, tengok sejarah tu. Ataupun mungkin dia ambil tai unta, tai lembu atau tai apa-apalah. Kerana dalam tai itu dia ada benda-benda yang menyebabkan tahan. Batu jadi tahan lama. Jadi dibasuh akan bata, yang mana batu tu dibuat dengan campuran najis seperti tai unta, tai lembu. Maka tiada suci dan jikalau dibakar akan dia sekalipun. Basuh pun tak suci dah. Sebab batu bata tu dibuat daripada campuran tanah dan najis. Bila jadi, basuh macam mana pun tetap najis juga. Maka tak suci katanya. Pertama. Walaupun dibakar sekalipun. Kan batu bata kan bakar kan. Dan jika dicampur dengan najis air kencing, pula dah. Niscaya, jap. Sebenarnya ada masalah ni. Ada. Pernah orang tanya saya dulu. Dia tanya, kan biasanya kalau nak buat rumah, kita kata apa benda campur yang kecil tak payah baca lah, tak berlaku sekarang. Saya baru teringat, ada orang tanya dulu. Masalahnya, walaupun kita rasa tak ada berlaku. Dia jadi satu persoalan. Dia nak buat rumah, renovation rumah. Bila lori tuang pasir, binatang apa yang paling suka sekali? Kucing memang jadi jamban dia. Masalahnya Indonesia tu yang buat tu, dia tak ada kira dah. Ada najis tolak tepi, basuh-basuh tak ada dah. Perak bubuh. Bila plaster, katakanlah najis air kencing ke, tai kucing tu ke, ada kat dinding mana-mana. Kalau basuh, kalau semayang ataupun dekat lantai ke, kalau semayang pijak lah. Kalau pakai sejarah tak apa. Kalau pijak betul. Atau dekat dinding ke, masa semayang tu sentuh ke, sah tak semayang? Sah nak jawab. Ni jawapannya. Dan jika dicampur dengan air kencing, maksudnya najis cair. Yang tadi najis bukan cair, najis pekat. najis ni. Yang ni najis cair, air kencing. Niscaya suci zahirnya dan batinnya. Suci zahir batin. Sekira-kira sampai air ke dalamnya atas perkataan Syekh Khatib Syarbini. Dia kata, jika campur dengan air kencing, bukan najis ketul tu lah, najis yang jenis air cecair, kemudian kering. Bila dah kering, adakah najis? Tak najis. Dia kata tak najis. Dengan syarat sampai air ke dalamnya. Maksudnya kalau basuh tu, air boleh sampai ke dalam, maka tak najis. Kalau basuh dengan air, mana lepas basuh tu dia suci. Sebab air dia akan kering. Tu dia fikir gitu. Asalnya betul tanah campur dengan air kencing, memang najis. Tapi bila kering maknanya air tu tak ada lah. Bila tak ada, basuh, suci lah. Tu dia kata kat situ. Dan kata Syekh Ibn Hajar,
jika dibancuh akan dia dengan najis yang cair, maksudnya air lah, cair, kemudian dibakar akan dia, maka tiada suci batinnya, melainkan ditumbuk akan dia hingga jadi tanah. Oh, ada khilaf ulama. Syekh Ibn Hajar kata najis juga. Nak jadi suci kena tumbuk hingga jadi tanah, kemudian basuh, baru suci. Pelik juga tu contoh ni. Dan kata Syekh Ramli, hasil mazhab bahawasanya apabila dicampur tanah bata dengan najis beku. Oh, ini cerita yang tadi balik. Tiada suci zahirnya dengan dibakar akan dia, dan tiada suci pula dengan dibasuh akan dia. Syekh Ramli kata kalau buat dengan najis ataupun najis beku lah, bukan cecair lah, maka tak suci zahir batin, basuh pun tak boleh. Atau dicampur akan dia dengan air najis atau air kencing, suci zahirnya dan batinnya, dengan direndam akan dia di dalam air hingga sampai ia kepada sekalian suku-sukunya. Kata Syekh Ramli kata sama jugalah. Jika air itu bata tu dibuat daripada air kencing, rendam dengan maksud rendam, basuh lah. Kemudian jika sampai ke dalam semua air, maka suci. Sebab air itu bila bata tu dibakar atau dikeringkan, dia kering. Bila kering, basuh, suci lah. Macam tadi jugalah, ulang balik cerita tadi. Dan kata setengah ulama, bermula perkataan tiada suci dengan dibasuh itu, iaitu dimaaf daripadanya. Ada juga ulama kata maaf harus dibuat akan hamparan masjid, sekalipun buat masjid. Yang mana ni? Bata daripada najis yang keras atau air kencing. Maaf. Cuma dia najis, tak suci, basuh, tapi dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Pelik. Okay? Harus dibuat hamparan masjid. Boleh buat hamparan masjid. Maksud buat simen masjid. Dan binanya, dan boleh buat binaan masjid. Dan disembahyangkan atasnya, boleh sembahyang atas dia, sah. Hingga dalam Kaabah sekalipun. Saja dia bagi tahu tu. Nak bagi tahunya bolehnya guna. Bila dah buat tanah campur dengan najis, tak ada masalah, suci walaupun buat Kaabah sekalipun. Kata. Dan harus berjalan atasnya serta basah. Kalau basah kena dia pun tak berpindah basah tu. Ini adalah pendapat setengah ulama, dengan maksud ini bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad yang tadi tu tak boleh. Jika najis yang bukan cecair, tak boleh. Basuh pun tetap najis juga, sebab campuran tanah dengan najis. Kalau najis jenis cecair, air kencing, maka bila dia dah kering, basuh, dan jika masuk sampai ke dalam, maka suci. Itu yang muktamad. Macam mana ada khilaf lah. Mungkin boleh kot, manalah tahu akan datang nanti habis air, nak kena guna air loji. Takkan nak minum air apa, tempat najis tu lah. Takkan nak pakai air tu untuk minum. Air adalah sikit kot, pakai air untuk minum ni. Habis tu nak buat rumah macam mana? Pembangunan perlu dijalankan. Contoh lah, pakai air tu lah. Pakai pendapat ni, no problem lah. Pakai air tu, busuk lah jadi. Okay. Dan telah dinauskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula kata apa? Yang tadi mazhab Syafi'i, ini Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i itu mazhab Syafi'i, tapi kadang-kadang Imam Syafi'i cakap lain, tapi mazhab Syafi'i lain. Walaupun mazhab Syafi'i itu diambil daripada Imam Syafi'i. Itu ada kena bab lain lah tu, nak faham kenapa jadi gitu. Dan dimaaf mutlaqan, sama ada dicampur akan dia dengan najis yang beku atau cair, sama ada dibuat akan bata atau berjana, seperti ibrik ni jab, cerek kendi, teko, ibrik ni, atau belanga atau periuk, harus diminum akan air daripadanya. Imam Syafi'i lagi lah. Dia kata maaf, tanah campur dengan najis, air kencing ke, najis beku campur, buat, malah nak bagi tahu dimaafkan tu, sehingga kalau buat belanga, kalau buat cerek, buat jak sekalipun, buat air pun suci, kata Imam Syafi'i. Habis. Kan kita risalah kedua kan bab najis. Memang dia detailkan lah bab najis semua. Kata apa benda cerita ni. Sebenarnya kita ni cerita bab najis dah berapa tahun dah ni. Sebab kitab kita ni kitab bab najis. Jadi janganlah pelik. Apa sah semua cerita bab najis. Pelik-pelik pula contoh najis. Sebab memang kitab najis. Tak nak mengaji kitab najis, datang hari Sabtu malam Minggu, kitab Kifayatul Muhtadi, bukan bab najis. Nak ngaji bab lain pula, datang pagi waktu subuh, kaul utam, bab sembahyang. Ni apa benda cerita pasal najis ni? Bertahun dah kita cerita pasal najis ni. Setahun lebih dah. Kitab ni bab najis saja. Sebab tu cerita bab najis. Jangan kata pelik asyik cerita bab najis. Ceritalah bab lain pula. Memang kelas najis. Kelas ni kelas najis. Kuliah najis. Maka ceritalah pasal najis. Kitab pun kitab najis. Okey. Dan suci dibasuh. Cerita najis lagi.
Setahun lebih dah. Saya cek tadi, sebelum datang tadi. Setahun lebih dah cerita bab ni. Risalah yang kedua, Majmu' Salasi Rasail, risalah kedua dah setahun lebih dah. Najis saja. Banyaknya bab najis. Dan suci dibasuh akan bejana yang diberak akan dia oleh manusia. Alah, ni tak ada masalah. Manusia ke apa, bekas, dia berak dalam tu. Lepas tu, kita buang najis, basuh dengan air. Sucilah bekas tu. Selesailah, memang begitu pun. Atau binatang. Binatang berak. Atau binatang berak. Atau binatang tu maksud binatang keluarkan najis. Seperti biji nangka. Dan kahwa. Kahwa apa kahwa? Takkan tak tahu kot. Orang sini selalu suka minum kopi. Syarat kahwa. Kopi. Sekira-kira jika ditanam akan dia, tumbuh ia. Tumbuh ia. Maksudnya apa? Binatang makan, dikata biji nangka. Telan gok gitu. Binatang makan biji kopi. Gok dia telan gitu. Kemudian dia pun berak, keluar najis. Masa dia keluar tu, biji nangka dan kopi tadi kekal. Makna suci juga. Suci dia kata kat sini, ya. Tapi dengan syarat, agak-agak je. Jika tanam, dia akan tumbuh. Tapi jika tanam ni tak tumbuh dah ni, sebab dah campur asid dalam perut dia, dah nampak dah, malah biji kopi tadi dah luka dah retak dah. Dah luka lah kan, dah luka lah sikit. Itu kalau tanam pun tak boleh hidup, malah najis dah masuk ke dalam tu dah ni. Itu tak boleh makan. Itu najis. Ini yang elok aja. Elok aja. Okey? Maka yang keluar tu boleh disucikan dengan maksud basuh boleh makan. Biji nangka, dia kata bagi contoh biji nangka. Boleh makan biji nangka tu. Biji nangka. Ataupun kopi ke. Tapi kopi ni memang dah ada lah kan. Kopi yang termahal dalam dunia. Setakat Starbucks tu, lekeh Starbucks tu barang. Kopi luwak Kopi luwak. Kopi luwak yang tak luwak. Kalau tahu kopi tu kopi apa daripada asal, memang tak luwak. Tapi namanya kopi luwak. Kopi tai usang. Saya tengok harga yang terbaru 8,000 sekilo. Baru je Google tadi. Sebelum datang ni Google. 8,000 sekilo. Satu cawan RM70 hingga RM100. Cawan kecil. One shot. Apa dia? Kat mana asal usul dia? Asal usul dia adalah daripada najis musang, civet. Civet. Musang kelapa dia panggil. Musang ni dia mempunyai deria bau yang sangat kuat. Dan dia belagak sikit. Binatang belagak. Dia makan semua grade A je. Dan dia makan musang kelapa ni, dia makan tumbuh-tumbuhan. Dan antara yang paling gemar dia makan adalah kopi. Dan dia akan ambil kopi grade A. Setakat A minus, B, tolak tepi lah. Tak makan. Belagak sikit. Jadi bila dia makan, masuk dalam perut dia. Dia makan pula, dia tak kunyah. Dia telan. Gok gitu aja. Kalau dia kunyah, tak boleh makan lah. Habis cerita lah. Bila dia telan, akan dia dalam perut dia campur dengan asid dia. Asid perut lah. Lepas tu masuk dekat usus besar. Lepas tu peram juga kat situ. Marinate. Peram sikit. Lepas tu keluar. Keluar dia comel je. Saya dah tengok lah. Comel je keluar macam straight. Comel lah. Taik comel apa. Tapi comel lah. Sebab apa? Ada kopi. Lepas tu dibalut dengan najis dia. Cantik. Okay. Lepas tu ambil basuh. Yang luka tolak tepi. Yang luka buang. Yang retak buang. Ambil yang tak ada, memang realnya, memang masih lagi suci murni. Basuh, rendam. Lepas tu dia buat kopi. Kopi tu 8,000 sekilo. Pernah minum? Siapa pernah minum? Mahal tu, takkan tak nak minum. Saya tanyalah orang Indonesia yang datang kan, orang Indonesia yang datang kerja dulu lah, saya tanya. Saya kata macam mana boleh ada, sebab dekat Indonesia paling terkenal kopi tai musang ni, kopi luwak ni. Dia kata
ketika penjajah Belanda datang ke Indonesia abad ke-18 kan, masih diorang kena jajah dengan Belanda. Belanda ni jahat sikit. Dia kerahkan rakyat Indonesia tu, rakyat pribumi, untuk kerja paksa. Buat kerja macam-macam lah. Kalau banyak biji, kerja gali biji tu. Kalau kerja tangkap bukan. Kalau emas lah. Dia paksa tu. Dia kerah. Kalau tanaman lah. Antara tanaman waktu tu yang Belanda cukup suka adalah tanaman kopi. Maka dia kerah rakyat Indonesia waktu tu, pribumi waktu tu, untuk tanam kopi. Tapi dia tak benarkan kopi itu rakyat Indonesia minum. Tak bagi. Sebab kalau minum dan diorang tahu sedap, maka akhir sekali payah dia nak eksport. Nak eksport, nak bawa balik ke negara dia. Jadi tak bagi. Siapa minum, malah ada akta. Jika minum banyak mana-mana, kena hukum sampai bunuh sekali pun. Sampai hukum bunuh jika minum kopi. Kemudian diorang ni pun tak minum lah. Yang pekerja paksa ni, akhir sekali tak minum. Malah dijaga betul-betul. Ambil kopi tu jaga. Jangan sorok, jangan pun pakai macam tu ke. Akhir sekali binatang tetap ada juga. Binatang musang tadi dia makan. Yelah, time tak jaga dia makan lah. Dia makan. Akhir sekali yang mereka rakyat Indonesia yang nak minum kopi ni, teringin nak minum kopi, ambil daripada tarik-tarik tu lah. Basuh. Dia diam lah. Kita ini apa? Smuggle. Macam Piramli buat cerita. Itu belacan dengan smuggle. Ni tak, dia macam, diam. Kita dapat banyak juga. Dalam 50 biji ni kopi ni. Dapat ambil daripada mana? Ada musang banyak belah sana. Begok, kita ambil daripada dia. Basuh. Macam tu lah lebih kurang. Akhir sekali proses. Basuh elok-elok, proses. Minum. Akhir sekali pecah lubang. Dapat tahu kat Belanda. Belanda cukup marah. Tapi dia tak boleh marah sebab ambil daripada najis. Dia kata nak marah macam mana? Dia bukan minum kopi yang direct. Dah masuk perut dah. Perut musang. Akhir sekali dia tak boleh nak marah sangat lah. Akhir sekali dia rampas. Cuma tak dihukum lah. Dia rampas. Dia cuba rasa. Lagi sedap. Itu bermula kopi luwak. Tu asal usul dia. Akhir lepas pada tu siap dikerahkan pula. Banyakkan musang dan bela supaya dia makan, kerja dia makan je. Kesian musang. makan begok. Tu je kerja dia. Sampai sekarang 8,000 sekilo. Bukan cak kapal api RM3.50. Tu apa? 8,000 sekilo. Saya cek terkejut tadi. Dulu saya dengar 1,500 sekilo. Dulu lah dalam beberapa tahun lepas. Bila Google tadi tengok 8,000 sekilo. Satu cawan 70 hingga RM100. Mantap. Agak nak berhabis duit tak banyak beli kopi. Dah lah kopi tarik musang pula tu. Last kali jadi minuman eksklusif. Maka soalannya, boleh tak minum? Tu soalan dia. Boleh tak? Boleh. Halal. Malah dapat cop halal Majlis Ulama Indonesia. Kalau kita beli kat Indonesia, dapat cop halal Majlis Ulama Indonesia. Ya, bahawasanya kopi tarik musang, kopi luwak halal. Habis halal macam mana? Walaupun dia masuk dalam perut dan najis, tapi dia keluar dekat keadaan elok lagi. Maka najis tu tetap najis. Kopi tu kerana dia masih lagi elok. Dan kalau tanam hidup, jadi kenapa dia lagi sedap? Ada beberapa sebab. Antaranya sebab pemilihan kopi yang terbaik je musang tu makan. Grade A. Satu. Yang kedua kerana enzim, asid dalam perut dia sudah campur sikit lah kot. Itu dia ada bau dia, power, lebih kau bau dia. Kopi kau. Dan seumpama, sambung lagi. Kan ada apa musang kan. Kalau ada musang apa nama, musang pandan apa kan, dia berak kan bau pandan. Bau pandan lah, cari daun pandan tak ada. Tengok-tengok ada tahi. Rasa? Dia panggil, tak tahulah musang jenis apa, rasa musang pandan lah kot. Berak pun bau pandan kan.
Maknanya musang kita kata, "Oi, jangan jangan." Kalau yang dia makan kopi, dia begak tu rasa bau macam coffee bean tu. Tengah proses tu kan bau kopi sedap tu kan. Macam tu tak yang dia begak tu. Keluar, ini mana pula Starbucks ada lautan ni. Rupanya tahi dia. Jangan main. Musang ni. Seterusnya. Dan seumpama, okey habis dah kat situ. Maka tumbuh ia. Kalau tanam, umpama kalau kopi itu tanam dan tumbuh, maka halal makan. Dan jika tiada, kalau agak-agak tanam tak tumbuh, contohnya dia dah luka dan sebagainya, terbelah dan sebagainya, dia kena kunyah dan sebagainya, maka tiada harus makan. Haram, tak boleh. Dan jika kerana najis, akan dia kerana najis tahi dengan berubahnya, kerana dah berubah jadi tahi dah, jadi najis. Kerana kalau tanam tak tumbuh dah, dan dia telah ada luka, dah masuk najis dalam tu, maka tak boleh, haram. Jadi maknanya walaupun kopi luwak tu halal, tapi proses dekat perilang agak-agak macam ni. Dia pilih tak? Kalau dia luka sikit dah, mahal ni, tengok kiri kanan tak ada, tu yang kita risau. Kalau buat sungguh-sungguh, ya, memang halal. Bimbang kat situ je lah. Takut, yelah benda mahal, tapi dia kata biji nangka ni, saya tak tahulah biji nangka. Ada ke binatang apa makan biji nangka? Lepas tu biji nangka, lepas tu dia begak, keluar najis dia, biji nangka tu elok lagi, maka ambil biji nangka tu, rebus, makan, boleh. Tak tahu lah, yang tu tak tahu. Dalam kitab ada, kita baca aja. Sambung lagi sikit. Dan seumpamanya itu ikan atau udang yang ni akan datang kita bahas. Ikan atau udang yang dapat akan dia dalam perut ikan. Ikan atau udang ada dalam perut ikan. Maknanya ikan makan udang, ikan makan ketam. Itulah maksudnya. Harus dimakan jika tiada berubah daripada asalnya. Boleh makan. Tangkap ikan besar, belah, ada udang, ada ketam dalam tu. Tengok ketam elok lagi, boleh makan ketam. Walaupun tu dah kira najis lah dalam perut dia. Tengok ikan besar, belah, ada ikan dalam ikan. Maka boleh makan ikan tu jika tak berubah, tak busuk lagi. Walaupun dia duduk dalam najis, boleh makan. Habis kat situ, habis lah. Bab ikan ni dia akan bahas lagi, kita bahas akan datang. Dan harus dimakan akan ikan kecil sekira-kira boleh ditelan dia dengan tiada membasuh akan barang di dalam perutnya. Ikan bilis pula boleh makan ke tak? Ada tahi dalam tu? Cerita tahi lagi. Memang kita bagi tahu ni macam mana kan? Ikan bilis, ikan besar mana, ikan kering yang tak buang, ikan masin tu yang tak buang perut, ikan marinate tu, ikan apa dia panggil? Ikan apa dia panggil tu? Pekasam yang campur dengan minyak, campur yang ada bubuh dengan ikan dengan garam. Ada yang tak bubuh garam, ada bubuh garam. Ikan bekok banyak. Ikan bekok tu macam mana? Dia bubuh tu cara buang perut dengan, kita cerita najis ni, buang perut dengan tak buang perut, ataupun dia tak buang perut daripada awal, bila nak jual baru buang. Macam mana? Ataupun dia buang perut daripada awal baru bubuh garam. Semua ada satu-satu. Boleh makan ke tak boleh? Akan datang. Dan harus dimakan akan ikan yang kecil sekira-kira boleh ditelan. Berhenti kat situ. Wallahu a'lam. Tangguh dulu tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.